وله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada tu okeylah kot, insyaAllah. Bagus sangatlah tu. Bagus. Ada dengar suara tu bagus sangatlah tu, Ustaz. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah malam ni sambung perbincangan kita dalam surah Al-Mumtahanah. Kita nak mulakan dulu dengan membaca ayat yang ke 10, insyaAllah. Ayat yang ke 10 pada surah Al-Mumtahanah, surah yang ke 60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهن. الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا. وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وآتوهم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. Tak cukup angin, Ustaz. Ustaz baca sekali lagi. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والله عليم حكيم. Wallahu alimun hakim. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Dengan yang demikian,
Sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri. Dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan, dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang berhijrah itu, apabila kamu memberi kepada mereka mas kawinnya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir, dan mintalah balik mas kawin yang kamu telah berikan, dan biarkanlah mereka, yakni suami-suami yang kafir itu, meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah. Dia hukumkan di antara kamu dengan adil. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Baik. Kita dalam ni pada awal ayat ini, Allah sebutkan wahai orang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu. Dan ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang wanita yang disebutkan di riwayat, namanya siapa? Siapa ingat? Qutailah. Qutailah. Umi Kalsum tak? Umi Kalsum. Umi Kalsum. Yang Qutailah tu siapa? Itu yang zihar tu. Itu Khawlah. Kaulah ya. Oh, kaulah yang zihar. Qutailah siapa? Mana datang nama Qutailah ni? Kalau ayat. Nama siapa? Nama mak kepada siapa? Mak kepada Asma. Nama isteri. Asma. Mak Asma binti Abu Bakar. Ini nama salah seorang isteri Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ayat ini turun kerana disebutkan dalam riwayat seorang wanita bernama Ummi Kalsum. Namanya adalah Ummi Kalsum binti Uqbah. Dia telah pergi lari ke Mekah setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah. Dia dah berkahwin, ada suami. Dia lari ke Madinah, Ustaz. Maaf, dia lari ke Madinah. Saya sebut ke Mekah. Dia lari ke Madinah. Terima kasih. Dia lari ke Madinah setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah antara Quraisy Mekah dan juga orang Islam. Maka dia rasa selamat sikitlah untuk siapa yang nak berhijrah ataupun keluar daripada Mekah ke Madinah. Maka Ummi Kalsum pun mengambil keputusan untuk pergi ke Madinah. Yang mana setelah itu dua orang abangnya datang meminta kepada Nabi SAW agar dipulangkan adiknya itu. Tetapi Nabi tak pulangkan, dan abangnya itu berkata, membantah kerana dia kata Nabi telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang kena pulangkan siapa yang datang daripada Mekah ke Madinah. Maka Nabi kata perjanjian Hudaibiyah itu dia adalah untuk orang-orang lelaki sahaja, tidak termasuk perempuan. Tak ada argument yang lain. Maka dua orang abangnya itu pun pulanglah kembali ke Mekah. Baik, kita tengok orang kafir Quraisy ataupun musyrikin Mekah ni, kalau kita tengok dalam sejarah, perangai dia orang ni teruk tak? Perangai dia orang teruk tak? Teruk. Kan, teruklah perangai dia orang. Dengan Allah memang dah teruklah sebab sembah berhala. Sesama dengan manusia pun perangainya tak berapa nak baik, kan? Merompak, kan? Kabilah-kabilah yang datang, kan, mereka akan rompak. Kan ada sebahagiannya tak suka kalau dapat anak perempuan, ada yang dibunuh anak perempuan. So perangai musyrikin Mekah ni zaman jahiliah, kita sebut Arab jahiliah, perangainya teruklah. Akan tetapi mereka orang yang berpegang dengan janji. Mereka orang yang berpegang dengan janji. Kalau dah janji satu perkara, dah akad dalam satu perkara, mereka akan berpegang pada itu. Sebab itu bila dua orang abang tu datang jumpa Nabi minta pulangkan balik, Nabi bagi hujah dia. Nabi kata itu untuk orang lelaki je dalam perjanjian Hudaibiyah, perempuan tak termasuk. So dia orang berpegang pada janji walaupun tak puas hati.
Tapi dia berpegang pada janji, dia pun patah balik pergi ke Mekah. Begitu perangai siapa? Orang Arab jahiliyah yang kita pandang dia, kita dengar kisah mereka adalah perangai yang teruk. Tapi mereka itu berpegang dengan janji. Begitu juga mereka ini. Dan satu lagi perkara yang perlu kita renungkan bersama tentang Arab jahiliyah ataupun musyrikin Quraisy Mekah. Bila Allah sebutkan, bila turun ayat tentang bulan-bulan haram, kan, 4 bulan haram itu. 4 bulan haram ini bila wujudnya? Zaman Nabi ke ataupun selepas itu ataupun sebelum itu? Nabi yang tetapkan 4 bulan haram ini ke ataupun bagaimana? 4 bulan haram. Kemudian 4 bulan haram ini telah ada sejak dulu lagi. Daripada sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, 4 bulan haram ni dah ada. Dah memang dikenali dan diketahui dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah. 4 bulan haram. Ya. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. 4 bulan. Dah diketahui dah dalam masyarakat Arab jahiliyah. Dan mereka memang sampai je daripada 4 bulan ni apa yang mereka lakukan. Apa makna 4 bulan haram ni untuk orang Arab jahiliyah? tak berperang. Tidak Mereka boleh tak perang. berperang. Tak boleh berperang. Betul? Lagi? Tak berperang. Lain daripada itu, apa yang mereka tak buat? Mereka tak merompak. Kan? Mereka tak merompak. Mereka tak buat perkara-perkara yang tak baik, kan, pada bulan, sebab baik dan tak baik ini dia orang pun tahu. Baik dan tak baik, halal dan haram. Duit baik, duit tak baik, dia orang pun tahu. Sebab itu waktu nak membina balik Kaabah, kan, duit yang nak dikumpulkan tu apa syarat yang dia orang kenakan? Dia orang kenakan adalah duit yang halal sahaja, yang sumbernya bersih, baik. So dia orang sendiri pun tahu sumber yang baik dan sumber yang tak baik itu, tahu. Okay. Jadi 4 bulan haram ini mereka tak boleh berperang, tak boleh merompak, tak boleh buat benda-benda yang tak baik. Okay. Maka mereka buat tak? Mereka berpegang tak dengan janji itu? Ya, mereka berpegang. Mereka berpegang dengan janji itu. Sebab tu masuk je 4 bulan haram, dia tak berperang, dia tak pergi merompak, tak buat benda yang tak baik. Sebab itu Allah turunkan ayat tentang bulan-bulan haram ni yang telah ditetapkan. Sebab apa? Sebab bila jadinya 4 bulan ni, kan, kita ada 3 bulan yang berturutan. Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. 3 bulan straight. Maka untuk mereka tempuh 3 bulan straight ini, kan, mencabar. Sebab apa? Sebab antara mereka ini sumber pendapatannya adalah dengan berperang. Ada dengan cara merompak, ada dengan cara pau. Kan, ada kabilah yang perniagaan lalu dia pau. Dia jadi abang kawasan. Lalu kawasan dia pau. So bila 3 bulan ni tak boleh buat macam tu, pendapatan dia terjejas. So sebab itu mereka tukar-tukar bulan haram ini. Patutnya bulan ni bulan haram, contoh bulan ni patut bulan Muharram, dia tukar. Bulan ni adalah bulan Rabiul Awal contohnya, kan. Bulan depan baru jadi bulan Muharram. So dia tukar-tukarlah bulan tu, sebab tu Allah tegur. Dan dalam surah At-Taubah ke-36 tu, sebab dia akan jadi celaru, huru-hara jadinya. Baik. Ustaz, Yang satu saya bulan lagi apa Ustaz? Minta maaf. Rejab. Oh, Rejab. Rejab, dia jauh sikit. Oh, jauh sikit ya. Dia jauh sikit. Rejab Mudhar. Poin yang saya nak kita bersama ialah orang Arab jahiliyah ketika 4 bulan haram ini mereka berpegang pada janji, iaitulah mereka tak melakukan perkara-perkara yang tak baik. Maka sangatlah malu untuk kita orang Islam ini kalau masih tak boleh tinggalkan perkara yang tak baik pada bulan haram. Sebab Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah ayat ke-36 itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan haram ini. Itu jangan buat dosa dan juga kesalahan, terutamanya pada bulan-bulan haram. Tahan sikit. Maka kalau Arab jahiliah dulu boleh tahan diri dia orang daripada buat, mengapa tidak orang Islam untuk menahan diri daripada melakukan dosa dan juga kesalahan di bulan-bulan haram? Kerana mereka dalam perangai yang teruk itu, mereka berpegang pada janji. Barulah apa? Orang kata apa? Gentleman. Kan? Dia apa?
Apa dia cakap tu dia buat. Walaupun perangai tu kita tahu memang haprak punya perangai, tapi pada janji dia berpegang. Maka lebih lagi orang Islam kena lebih berpegang pada janji. Dan jika mereka dulu tidak melakukan, menahan diri daripada melakukan perkara yang tak baik pada bulan haram, maka lebih utama lagi untuk kita orang Islam menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik pada bulan haram. Baik. Maka pulanglah dua abang Ummi Kalsum itu ke Mekah tanpa ambil balik dia punya adik dia. Baik. Allah sebutkan dalam ayat ini, wahai orang yang beriman. Itu kisah tentang ayat ini. Kan? Kisah penurunan ayat ini dulu ketika 6 Hijrah. Maka apa perkara yang kita boleh ambil untuk diri kita pada hari ini? Allah sebutkan di awal ayat ini, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin. Wahai orang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu. Keywordnya adalah apa? Keywordnya adalah hijrah. Sebelum ini kita dah dengar tentang muhajirin. Allah sebut secara umum, dan ini Allah khususkan sebutannya hanya untuk wanita sahaja. Perkataannya adalah apa? Muhajirat. Maksudnya wanita yang berhijrah. Ataupun kaum muhajiri daripada kalangan wanita. Baik. Untuk wanita-wanita ini, dan dalam ayat sebutkan ramai lah, muhajirat ni maksudnya ramai, bukan Ummi Kalsum je lah, sebab ada lagi orang-orang wanita yang lain yang juga berhijrah ke Madinah setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah ini. Wanita-wanita yang berhijrah ini, mereka berhijrah daripada mana? Mekah. Daripada Mekah ke Madinah. Siapa yang pernah pergi umrah, Mekah dan Madinah jauh ke dekat? Jauh, 400 kilo lebih. Jauh, lebih kurang 400 km lebih. Kita naik kenderaan 3-4 jam. Kan? 4 jam lebih, 5 jam nak menghabiskan 400 lebih kilometer. Lebih kurang 450 hingga 480 kilometer. Itu dengan apa? Itu dengan perjalanan di atas jalan tar. Yang wanita-wanita yang berhijrah ini, perjalanan mereka adalah melalui padang pasir. Dan bukannya perjalanan itu satu perjalanan yang dekat, dah tentu. Bukan perjalanan yang dekat. Bukan melalui jalan yang selesa. Padang pasir. Kan ada naik turunnya. Bukan jalan yang rata, ada tangkang naik bukit, ada turun bukit. Dan cuacanya itu siangnya sangat panas, malamnya itu sangat sejuk. Dan bukan macam kita boleh selesai dalam masa 3-4 jam, 5 jam. Berapa lama, berapa hari nak sampai daripada Mekah ke Madinah? Dulu berhari-hari lah. Berhari-hari. Saya tak pasti berapa hari. Nabi ketika berhijrah ke Mekah ke Madinah itu mengambil masa lebih kurang 23 hari. Tapi itu Nabi stop. Kan? Ada kat gua, ada berada di gua itu 3 malam. Lepas tu ada di sini 1 malam, 2 malam. Kan? Anggaran dia lebih kurang kat seminggu kalau straight jalan. Seminggu lah perjalanan di padang pasir. Bukan perjalanan yang mudah, dan ia pula dilalui oleh siapa? Oleh wanita. Oleh wanita. Maka sangat-sangatlah patut untuk kita pada zaman ini mengambil semangat muhajirat ini. Wanita-wanita yang berhijrah. Kenapa mereka bersusah payah menempuh segala perkara itu? Kenapa? Iman. Tujuannya hanya satu, nak menjaga iman, nak menjaga agama yang mereka ada. Hanya satu je tujuan mereka. Tak ada tujuan lain selain daripada itu. Maka nak mempertahankan iman, nak mempertahankan Islam, supaya mereka boleh mengamalkan Islam ini dengan mudah. Boleh solat, nak solat kat mana-mana boleh solat. Tak perlu takut-takut. Nak solat on time, nak solat di tempat yang terbuka, tak perlu takut. Tak perlu takut nak baca Quran. Tak perlu takut nak menutup aurat. Tak perlu. Maka mereka berhijrah, menempuh susah payah. Itu kerana nak menjaga iman yang ada dalam Islam dan juga iman yang ada dalam diri mereka. Sanggup menempuh susah payah. Muhajirat mereka berhijrah. Maka semangat mereka ini wajib kita ambil. Semangat mereka ini wajib kita ambil. Kerana di zaman sekarang ini kita juga
berdepan dengan cabaran untuk menjaga apa? Untuk nak menjaga Islam dan juga iman kita. Berdepan dengan cabaran nak menjaga iman dan juga Islam kita. Maka kena ambil semangat muhajirat apa yang dilakukan oleh mereka. Kita nak berhijrah, kan? Maka dalam pada hendak beriman itu dia akan berdepan dengan cabaran, dan itu telah mereka hadapi di mana ketika di Mekah. Dan bila mereka berdepan dengan cabaran, apa yang mereka lakukan? Mereka berhijrah. Maka kita nak mengambil semangat muhajirat wanita yang berhijrah ini, kan? Tetapi kita nak berhijrah apa? Nak berhijrah apa Ustaz? Dah pencen-pencen ni. Nak berhijrah ke mana? Kan? Baik. Nabi SAW sebutkan, saya berikan terjemahannya sahaja. Nabi SAW bersabda, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, teks Arabnya al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu, Nabi SAW sebutkan al-muhajir. Al-muhajir. So kita ada muhajirin, kita ada muhajirat. Dan Nabi kata al-muhajir, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini semangat hijrah yang kita nak ambil daripada muhajirat, orang-orang yang, pada wanita yang bersusah payah berhijrah itu. Kita nak berhijrah dari sudut apa? Ini hijrah yang kita nak lakukan, hijrah apa? Sebut sebagai hijrah spiritual kita. Menghijrahkan spiritual kita daripada biasa melakukan perkara yang Allah larang kepada meninggalkan perkara yang Allah larang. Dan setelah itu berlakulah hijrah yang disebut sebagai hijrah fizikal. Maka orang-orang yang berhijrah dahulu, mereka bermula dengan hijrah spiritual terlebih dahulu. Iaitu mereka apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka beriman kepada Allah dan juga Rasul. Mereka tinggalkan sembahan berhala. Itu yang kalau kita cerita di Mekah dulu. Mereka tinggalkan sembahan berhala mereka. Mereka tinggalkan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan dalam masyarakat ketika itu. Budaya hiburannya, budaya wanitanya, budaya menipu, budaya riba. Mereka tinggalkan. Setelah itu, apa yang terjadi? Barulah mereka berhijrah secara fizikal daripada Mekah pergi ke Madinah. Maka hijrah, dia kalau ikut turutannya, dia bermula daripada spiritual dalaman dahulu. Bermula pada dalaman. Kenapa kena bermula pada dalam? Kerana dalam itu yang nanti akan sentiasa menguatkan apabila nanti kita nak berhijrah fizikal. Sebab nak berhijrah fizikal, dia mencabar. Dia bukan tak mencabar. Dia sangat mencabar. Dan dia memerlukan kepada dalaman yang kuat ketika nak berhijrah fizikal nanti. Lepas itu hijrah spiritual dulu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sebab itu dulu waktu mula-mula Islam tak ada terus solat, tak ada terus puasa, tak ada terus kena baca Quran, kena berzakat, berinfak, tak ada. Yang ada adalah apa? 13 tahun di Mekah itu dia adalah fasa untuk menguatkan akidah dan juga tauhid, menguatkan pegangan keimanan kepada Allah SWT. Itu dulu fokus dia. Belum lagi masa untuk nak pergi berdakwah terang-terangan, belum lagi masa untuk nak bersolat di Masjidil Haram, belum masa dia lagi. Nabi kuatkan dulu dalaman para sahabat 13 tahun menguatkan akidah, kefahaman tentang agama. Buang habis semua kefahaman-kefahaman yang dulu yang bertentangan dengan
dengan agama. Maka setelah daripada itu, hijrah fizikal dia bukannya jadi senang, dia susah. Tetapi dia mendapat kekuatan untuk meneruskan hijrah fizikal itu, dan kekuatan itu didapati daripada spiritual dia yang duk bagi semangat. Tahan, sabar. Kan itulah yang bila berlaku kepada siapa? Kepada keluarga Yasir itu kan. Bila berlaku kepada keluarga Yasir, berlaku kepada Bilal bin Rabah, mereka diseksa ketika di Mekah itu. Apa yang disebutkan kepada keluarga Yasir? Nabi kata isbir ala Yasir. Bersabarlah keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kamu adalah syurga. So bersabar. So dia perlukan kepada kekuatan apa nak bersabar ni? Kekuatan dalaman spiritual tu yang kena kuat. Kalau tak kuat, confirm memang akan kalaunya. Kenalah seksa sikit kan. Tak payah seksa sikit lah. Kena ugut, dapat je surat kena buang kerja. Ikut cakap bos. Ugut nak kena buang kerja, ugut kena itu, kena ini, confirm ikut cakap orang atasan. Tapi tetap keluarga Yasir itu beriman kepada Allah SWT sampai mereka mati. Tetap. Begitu juga Bilal bin Rabah. Mengapa mereka boleh melakukan yang demikian? Kerana spiritual itu telah berhijrah. Dilakukan itu terlebih dahulu dan diasah, dipasak hingga menjadi kuat, kukuh dalam diri. Setelah itu, setelah 13 tahun, barulah Nabi SAW melakukan hijrah secara fizikal daripada Mekah ke Madinah. Dan hijrah secara fizikal dia tak mudah, perjalanan yang jauh kan akan ditempuh. Kemudian apa yang mereka boleh bawa? Tak boleh bawa apa-apa. Kena tinggalkan pasangan, kena tinggalkan anak-anak, kena tinggalkan mak ayah kan. Macam Abu Bakar dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan ayah dia yang dah tua. Tinggalkan perniagaan yang telah dibina lama bertahun-tahun. Tinggalkan semua. Tinggalkan ladang, tinggalkan ternakan, tinggalkan rumah, tinggalkan kereta ataupun dulu unta-unta, kuda-kuda. Semua tinggal. Macam mana mereka boleh mampu buat macam tu? Sebab dalamannya dah dikuatkan dulu. So hijrah fizikal dia bukannya mudah, tetapi dia akan kuat, daya ketahanan tu lebih daripada biasa. Nak kena tinggalkan semua itu. Dan kemudian nak menempuh perjalanan pula, bukan perjalanan yang dekat, perjalanan yang jauh ke satu tempat yang diorang tak tahu kat sana nanti macam mana. Dah sasarlah daripada perjalanan kalau kita lah kan. Di sepanjang perjalanan tu memang tak fikir benda lain lah. Fikir nanti kat Madinah macam mana nak mulakan hidup. Betul tak? Fikir nak sampai Madinah esok kan aku nak tinggal kat mana, nak tidur kat mana, nak duduk kat mana. Kan? Mesti risaunya, mesti akan risau. Dan mestilah bukan mudah nak melupakan apa yang ditinggalkan di Mekah dulu, yang telah diusahakan, keluarga yang tersayang, semua tinggalkan. Bukan yang perkara yang mudah. Tapi para sahabat mampu untuk melakukan perkara itu. Dan itulah yang telah disebutkan pada surah Al-Hasyr surah ke-59 itu. Mereka lakukan itu kerana apa? Lil fuqara il muhajirin alladzina akhraju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tak inginkan apa-apa dah kecuali nak inginkan kurniaan daripada Allah dan juga keredaan Allah. Itu je yang dia nak. Apa-apa daripada apa yang disuruh material itu dah tak nak, dah tak kisah lah. Sebab apa? Macam ni boleh mampu untuk tinggalkan semua tu sebab dalaman tu dah kuat. Maka sebab itu kita dalam nak melakukan hijrah pada diri. Pertama, setiap orang wajib berhijrah daripada keadaan dia yang sekarang. Dan pertama sekali yang perlu dilakukan adalah dari sudut spiritualnya itu perlu diberi keutamaan dahulu sebelum fizikal. Sebab tu kadang orang kalau dia terus je buat fizikal, dia mencabar, akhirnya nanti apa akan tinggalkan balik. Kan? Terus je akan pakai tudung, kan? Pakai baju longgar. Akhirnya apa? Akhirnya berbalik-balik, buka balik tudung. Lepas tu kan pakai balik tudung, lepas tu buka balik tudung. Kan? Pakai tudung, lepas tu pakai niqab. Lepas tu buka niqab, buka tudung balik. Akhirnya. Sebab apa? Spiritual itu tidak diberi keutamaan dahulu. Kan? Dia mungkin perkara yang terjadi dalam diri dia ada masalah sebagainya, terus dia pop dan tanpa diberi penekanan tentang spiritual. Maka
hijrah wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang ingin benar-benar beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, langkah yang perlu diambil yang pertamanya ialah dari sudut spiritual ataupun dalaman itu perlu diberi perhatian. Dan ia dimulakan dengan meninggalkan apa yang Allah larang dulu. Mula dengan meninggalkan apa yang Allah larang itu. Sebab itu bulan Muharram kan, kalau orang tanya, bilakah waktu yang terbaik untuk mula nak berhijrah? Maka hijrah itu terbaik dilakukan pada bulan Muharram. Kemudian orang tanya, nak mula dengan apa? Hijrah ni nak mula macam mana? Maka mulalah dengan Muharram. Mulakan hijrah pada bulan Muharram. Nak mula dengan apa? Mula dengan Muharram juga. Apa yang dimaksudkan mula dengan Muharram itu? Baik. Apa maksud Muharram? Kita telah sebutkan Muharram maksudnya apa? Sesuatu yang apa? Yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Maka nak mula berhijrah, mulalah di bulan Muharram dengan Muharram. Iaitulah dengan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Dan itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Fokus pada yang itu dulu. Orang nak berhijrah daripada apa? Mungkin dulu tak solat, sekarang dia nak mula bersolat. Kan? Daripada dulu solat fardu je, kan? Sekarang dia nak jaga solat fardu dia berjemaah. Dia nak jadikan solat fardu dia di awal waktu. Dia nak tambah dengan solat sunat. Dulu tak biasa ngaji, sekarang nak ngaji. Dulu dah ngaji tapi tak faham. So sekarang nak mula belajar, nak faham Quran. Maka diperlukan pertama sekali kepada apa? Kepada dalaman yang kuat. Sebab bukan mudah daripada tak solat, nak solat. Bunyinya macam senang. Saya dulu tak solat, sekarang saya nak solat. Bunyinya mudah. Tapi nanti akan bertembur dengan apa? Waktu kita tengah kerja, waktu tengah sibuk, waktu tengah penat, waktu tengah ada hal, waktu tengah sakit, waktu tengah malas. So dia akan jadi apa? Mencabar. Hijrah fizikal tu nanti akan jadi mencabar. Maka dia perlu dikuatkan dengan apa? Spiritual itu, dan ia boleh didapati dengan meninggalkan dulu apa yang Allah larang. Dia lebih mudah, dan untuk tak buat dulu. Sebab kalau nak buat sesuatu lebih susah daripada tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa adalah lebih mudah daripada nak buat sesuatu. Betul tak? So meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah lebih mudah daripada apa? Daripada nak menjalankan amal soleh. Sebab amal soleh kena bergerak, perlukan kepada pergerakan. Tapi nak meninggalkan apa yang Allah larang, dia tak perlu bergerak, dia kena stay je diam. Kalau perkara itu tak baik, dia tak boleh nak ambil, dia kena stay je, jangan bergerak. Jadi itu yang lebih mudah untuk dilakukan pada permulaan. Untuk tak tengok perkara yang haram, untuk tak mendengar ataupun bercakap perkara yang tak baik, itu lebih mudah daripada nak menengok, mendengar ataupun nak bercakap. Nak bercakap perlukan tenaga nak bercakap. Kalau meninggalkan bercakap yang tak baik itu mudah, diam je, tutup je mulut. Itu lebih mudah. Maka meninggalkan apa yang Allah larang itu sebagai satu bentuk untuk menguatkan dalaman. Untuk menguatkan apa? Dalaman. Kerana setiap larangan Allah yang dilakukan itu akan ada satu apa? Bintik hitam yang ada di hati itu. Maka meninggalkan apa yang Allah larang itu adalah proses sedang membersihkan hati itu. So dia akan jadi lebih kuat apabila karat-karat itu dibuang. Kikis dulu. Kan? Memanglah lebih mudah kalau besi itu berkarat kita spray je, memang mudah. Kan? Tapi dia akan nampak tak cantik, berlekuk-lekuk, dan kita tahu dia akan tak tahan lama. Berbanding dengan kalau karat itu dibersihkan dulu, kan kita bagi dia letak sandpaper dulu, kata pasir dulu, licin, lepas tu baru cat, dia akan jauh lebih cantik dan akan jauh lebih tahan lama. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah hijrah dalam bentuk fizikal. Dalam bentuk fizikal. Kadang orang kata jangan tengok orang yang tak pakai tudung tu dia tak baik, sebenarnya hati dia baik. Kan? Jangan tengok orang yang tak pakai tudung tu dia tak baik, sebenarnya hati dia baik. Dan adakah statement ini perkara yang betul? Tidak. Kerana apa? Kerana sesuatu yang baik
dalamannya itu dia akan terjelma di mana? Dia akan terjelma di luar. Kan? Itu yang Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-22, ayat yang ke-40, ayat yang ke-32. Surah ke-22 ayat yang ke-32 pada muka surat 336. Muka surat 336 surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat yang ke-32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Terjemahan. Demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Demikianlah ajaran Allah. Dan siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah? Sya'airillah. Apa maksud sya'airillah ataupun syiar-syiar ini? Dalam bahasa Melayu, terjemah perkataannya adalah lambang. Maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa. Satu kesan dari sifat-sifat takwa hati. Ataupun min taqwal qulub. Maka sesungguhnya pengagungan terhadap syiar Allah itu datangnya min taqwal qulub. Datangnya daripada hati yang bertakwa. Apa maksud sya'airillah, sya'airallah ni? Syiar-syiar agama Allah. Itulah sebutkan sebagai lambang agama. Contohnya apa? Solat. Dia ada lambang kepada agama. Betul, kalau orang tengok solat, orang ingat apa? Orang ingat agama lah. Baca Quran, orang ingat apa? Agama. Kan? Orang pakai pakaian yang longgar, yang labu, yang menutup aurat. Orang akan ingat apa? Orang akan ingat agama. Cakap perkataan yang baik, zikir. Kan? Orang akan ingat apa? Orang akan ingat agama. Maka itu disebut sebagai apa? Sya'airallah. Itulah dia lambang-lambang agama. Syiar-syiar agama. Maka sebut siapa yang dia mengagungkan, menghormati, membesarkan lambang-lambang agama ini, maka sesungguhnya Allah kata, ketahuilah ia datang daripada hati yang bertakwa. Macam mana orang boleh mampu nak menzahirkan syiar agama pada diri dia? Kerana hatinya itu telah bertakwa. Sebab itu terzahir di mana? Terzahir pada fizikal dia. Sebab itu kalau orang kata jangan tengok orang tu perangai dia tak elok kan, dia tak pakai tudung ke ataupun dia perangai macam apa ke, tapi hati dia baik, maka dia perkataan yang tak kena dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran kata luaran, kalau dalaman itu baik dia akan terzahir di luar. Kalau dalaman itu baik dia akan terzahir di luar. Kita pun kalau kita nak beli kereta, kita tengok luar tu catnya kotor kan, ada hitam-hitam, ada cala-cala. Tapi orang salesman kata jangan tengok luar macam ni kan, tapi sebenarnya enjin dia baik, dijaga dengan baik, dalam dia jaga baik semua. Dia service on time, semua dia dah jaga. Kita selera tak nak beli? Confirm tak beli. Sebab enjin dia ke sebab luar? Luarnya tu. Maka luar kadang-kadang kita tahu luar itu dia akan melambangkan kepada apa? Dalam. Kan? Sebab itu orang terkejut kalau tengok apa? Mamat ni kan, ataupun perempuan ni pakai tudung elok kan, bergosok kan. Laki ni rambut berminyak, sikat kan, tapi masuk bilik bersepah. Dia kena tak perangai tu? Dia tak kena. Sebab apa? Luarannya kemas tapi biliknya bersepah. Tak kena. Tak, satu perkara yang tak kena. Maka kalau luar tu tak mengikut perintah Allah kan, luarnya itu masih lagi terima rasuah, masih lagi buat kerja menipu kan, masih lagi tipu risit ke, tipu OT ke, masih tak menutup aurat dengan sempurna, tapi dia klaim dalam dia baik. Kena tak macam tu? Tak kena lah. Kerana Quran kata luaran, siapa yang mampu nak menzahirkan syiar pada luaran diri dia, itu datang daripada hati yang bertakwa.
apa disebab kalau kita faham secara terbaliknya apa, maka siapa yang tak mampu nak menzahirkan syiar Allah pada diri dia secara fizikal luaran dia, maka sebenarnya itu adalah kerana hatinya itu yang belum lagi bertakwa, belum lagi kuat benar-benar beriman. Maka hijrah fizikal itu dia datang daripada apa? Dalaman yang telah dikuatkan, yang telah dikukuhkan. Oleh sebab itu para sahabat mudah untuk nak meninggalkan semua apa yang mereka ada di Mekah itu, mudah untuk nak tinggalkan. Dia bukan perkara yang kita katakan semudah seperti jadi, tak. Tetap akan rasa ada perasaan tu, tapi dia mampu untuk nak buat. Itu berbeza. Ada orang yang dia susah dan dia tak mampu nak buat, nak meninggalkan perkara tersebut. Maka ini dua perkara perlu diberi perhatian. Kerana kita nak kena, setelah daripada spiritual itu kita hijrahkan, kita nak kena hijrah fizikal kita juga. Ya? Dan bukan mudah untuk orang yang dulunya dia tak solat, sekarang dia nak solat. Dulu dia hanya berpuasa, dulu tak puasa Ramadan, sekarang nak puasa Ramadan. Ataupun dia nak tambah, upgrade, dia nak berhijrah lagi, nak jadi hamba yang lebih baik, dia nak tambah lagi puasa sunat. Dia bukan mudah. Dulu tak baca Quran, sekarang nak baca Quran. Walaupun satu muka surat, setengah muka surat, mencabar. Apatah lagi lepas dah baca, sekarang dia nak berhijrah. Dia nak apa? Dia nak faham pula Quran. Lagi perkara yang mencabar. Dulu tak pakai pakaian, tak menutup aurat. Sekarang nak menutup aurat. Dulu tak pakai tudung, sekarang nak pakai tudung. Susah. Nak pakai tudung pula, nak pakai tudung labu. Mencabar. Pakaian, nak pakai pakaian yang longgar. Mencabar tak? Sangat mencabar di dunia yang orang keliling apa? Pakaiannya tidak sebegitu. Mungkin orang tengok, kan, kadang contoh yang saya sebutkan ni, contoh yang kecil-kecil. Contoh yang simple-simple, kan. Orang nak dengar contoh yang besar-besar tentang negara, tentang ekonomi, tentang kekayaan ke, tentang macam mana. Tak, agama cerita tentang perkara yang simple. Dan dari yang simple itu dia akan bawa perubahan yang besar kepada negara. Masalah kita sekarang bukan negara tak ada duit. Masalahnya adalah pada orang yang menguruskan duit. So nak fokus pada negara ke pada orang? Fokus pada baiki orang, bukan baiki negara. Negara dah elok dah. Sumbernya ada banyak, berlambak-lambak. Tapi orang yang menguruskan tu yang bermasalah. So bila kita dengar tentang hijrah itu adalah pada pakaian, dia bukan perkara yang kecil, dia perkara yang besar. Masalah zina yang terjadi dalam masyarakat kita bermula dengan apa? Bermula dengan pakaian. Dia bukan masalah yang kecil, kan? Sekarang kajian dibuat apa? Budak sekolah rendah darjah 4 sekarang adalah rate yang tertinggi ketagihan video porno. Darjah 4. So kita nak fokus kepada berbincang perkara yang kita rasa besar. Tak, agama fokus pada benda yang kecil. Agama bincang tentang apa? Agama bincang tentang perasaan malu. Al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Malu itu tak ada kesannya kecuali kebaikan. Kita rasa macam apalah cerita tentang malu. Tak. Ini perkara yang besar. Hilangnya rasa malu, akhirnya apa? Masalah tak pada negara generasi muda kita? Masalah. Orang tak malu nak apa? Nak pergi kacau bini orang, nak pergi kacau lelaki orang. Orang dah tak malu. Orang dah tak malu nak minta rasuah terang-terangan. Dah tak malu. Kenapa? Rosak. Habis. Masyarakat hilang perasaan malu. Simple je. Agama bagi peringatan tentang malu. Yang kita rasa macam apa cerita tentang malu. Orang nak cerita tentang nak membangun negara, nak jadi negara yang maju setaraf dengan negara-negara yang lain. Tak. Dia bermula dengan setiap individu dalam masyarakat itu yang perlu diberi perhatian. Lepas tu kemajuan negara tak payah bincang. Tak payah bincang. Allah dah janji, allazina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah. Itu orang-orang yang kalau mereka di bumi itu mereka solat dan menunaikan zakat, Allah akan beri mereka kedudukan. Allah akan beri mereka kekuasaan di bumi. Tak payah bimbang. Jalan je apa yang sepatutnya buat. Yang Al-Quran dan Rasul sebutkan. Tak payah kisah tentang nanti tentang dunia. Allah akan bawakan dunia ini datang bersujud di hadapan kita. Itu yang telah berlaku kepada para sahabat dulu. Para sahabat mereka fokus kepada apa? Baiki dalaman mereka. Kemudian hijrah fizikal. Akhirnya apa? Akhirnya 2/3 dunia dipegang oleh orang Islam. Kita yang cerita berdekah-dekah hebat sangat tentang dunia yang moden, teknologi pelbagai, semua benda nak terbang sekarang ni. Ada tak kita pegang 2/3 dunia? Tak ada. Malaysia pun bukan kita pegang sepenuh, bukan orang Islam pegang sepenuhnya. So kita tak perlulah nak fikir benda yang besar dan kita rasakan ini cerita benda kecil-kecil lah. Quran cerita benda kecil-kecil. Benda yang simple-simple.
Tak, kita perlukan sekarang ni janaan ekonomi. Sekarang ekonomi tengah merudum, macam mana nak menjana pekerjaan. Itu semua ada dalam Quran. Cuma kita merasakan Quran ni cerita benda yang kecil-kecil je. Benda yang tak bagi kesan dari dunia kita. Lepas tu kita pandang remeh. Pasal Al-Quran banyak sebut tentang orang yang memandang remeh tentang Al-Quran. Dia tak rasa besar, tak rasa perlu ambil hirau sangat Quran ni. Cukuplah habiskan masa aku kan dengar Quran, jadilah jangan tak dengar. Nah, Quran datang untuk dibuatkan, untuk dihijrahkan diri orang itu. Barulah akan ada makna. Barulah akan berubah habis satu negara dan juga dunia ini berubah. Hebat macam mana pun kerajaan Islam sekarang ini, moden macam mana pun, carilah negara Islam yang moden macam mana. Mana paling moden mana? Dubai, Abu Dhabi, yang paling moden. Adakah mereka menguasai 2/3 dunia? Tak juga, kekayaan mereka tak sampai pun. 2/3 dunia dipegang oleh Umar, yang bajunya ketika itu bertampal 7 tampalan. Tapi di bawah tapak kaki dia itu 2/3 dunia dipegang. Kenapa? Dalamannya itu telah dihijrahkan, fizikalnya itu telah dihijrahkan. Maka pandangannya jauh hingga ke akhirat. Dia tak pandang hingga ke dunia. Sedangkan kalau nak kaya, orang yang pegang Malaysia pun boleh kaya, apatah lagi kalau pegang 2/3 dunia. Bayangkan berapa kaya dia punya pemimpin, menteri-menteri dia. Kalau bawah jagaan dia tu 2/3 dunia, memang tak terkira dia punya kaya tu. Bukan main bilion-bilion dah songlap, kan? Mungkin dah main trilion dia punya songlap tu, kan? Boleh dengan apa? Maka perbincangan dalam agama, kita jangan pandang di perkara yang remeh. Jangan pandang hanya setakat daripada tak tutup aurat kepada nak tutup aurat. Bukan. Lakukan itu. Maka baru kita akan nampak kesannya dalam kehidupan dalam masyarakat. Yang sekarang kita nampak setiap masalah yang ada dalam masyarakat, dalam negara, ia bermula daripada perkara yang kecil yang ada pada diri itu. Nah, masalah apa yang ada dalam masyarakat, listkan semua masalah itu dan tengoklah, itulah dia yang Al-Quran dan Nabi telah sebutkan, yang kita rasa benda itulah benda yang kecil-kecil je. Tinggalkan apa yang Allah larang. Daripada tak tutup aurat, nak tutup aurat. Daripada pakaiannya ketat, nak longgarkan dia punya pakaian. Itu ke? Adakah dengan melonggarkan pakaian kita akan jadi maju? Tak. Kan, melonggarkan, dia kena pakaian tu ketat baru nampak maju. Baru boleh masuk sukan Olimpik ke, kan? Mana masuk sukan Olimpik pakai tudung apa barang, nampak ke belakang. Tapi kalau masuk sukan Olimpik kan, memang pakai pakaian tu ngam-ngam, cukup-cukup je. Itu baru betul sukan yang akan boleh menang. Kita pandang ya, pandangan yang begitu. Kenapa? Kerana pandangan kita berbeza dengan pandangan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka hijrah fizikal itu perlu setiap daripada kita listkan. Sekarang ni apa yang aku tak berapa nak baik, yang aku nak hijrahkan jadi lebih baik. Dan kita memula dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian secara fizikalnya perlu kita lakukan daripada tahun ke tahun apa yang kita nak baiki dari sudut kita personally. Kalaulah keadaan kita itu tak membantu kita untuk nak maintain dan menjadi orang yang baik, maka hijrah itu akan sampai kepada tahap hijrah hijrah tempat kerja, hijrah rumah. Dia akan sampai tahap yang begitu. Pergi hijrah tinggalkan kerja yang tak membantu kita untuk beramal dengan agama. Hijrahkan kawasan perumahan yang tak membantu kita untuk beramal dengan agama. Hijrah tinggalkan kawan-kawan yang tak membantu kita untuk nak beramal dengan agama. Tinggalkan perkara itu hijrah yang perlu kita fikirkan bersama pada setiap kita. Kalau kita rasakan ini perkara yang saya tak tahu pun sama, ini benda yang simple, maka inilah yang telah merubah landscape Islam di awal dulu. Bila berhijrah, bila mula di Mekah, hijrah spiritual, kemudian bila hijrah fizikal, apa yang jadi? Akhirnya Islam itu naik dan makin berkembang. Sekarang Islam makin mengembang ke menguncup. Dia makin menguncup. Kenapa? Kerana tidak ada hijrah yang dilakukan oleh orang Islam pada zaman ini. Sebab itu Nabi terus sebutkan dalam hadis ini, al-muhajir, orang yang berhijrah. Ia perlu dilakukan pada setiap zaman oleh setiap umat. Itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian bila kita dah boleh mula nak tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka mudah bila kita hijrah fizikal, mudah. Dari sudut pakaian kita,
Kan? Kalau ini pakaian yang Allah larang, kita mudah untuk nak tinggalkan. Kalau ini pekerjaan, sumber pendapatan yang Allah larang, maka kita akan mudah untuk berhijrah, tinggalkan. Kalau ini jenis kengkawan yang Allah larang untuk kita berkawan, maka kita akan lebih mudah untuk nak tinggalkan. Dimula dengan dalaman dan kemudian dia akan datang kepada fizikal. Baik, kemudian Allah sebutkan idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin apa dia? Famtahinuhun. Maksud famtahinuhun maksudnya ialah terjemahannya dan ujilah mereka. Maka wanita-wanita yang datang berhijrah muhajirat itu Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi SAW untuk menguji mereka. Baik. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan tentang bagaimana cara Nabi SAW menguji muhajirat wanita yang datang berhijrah. Maka ada yang sebut Nabi menguji mereka dengan Nabi suruh mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau mereka mengucap 2 kalimah syahadah, settle lah. Sebab nak menguji keimanan ni bukan nak menguji fizikal. Kan nak uji kekuatan fizikal senanglah kan. Bagi je cabaran apa-apa, tapi ini nak menguji iman. So nak buat macam mana? Ya, dalam masa yang singkat. Maka antara dan riwayat menyebutkan antara cara Nabi SAW lakukan adalah Nabi minta mereka untuk bersyahadah. Kalau bersyahadah, okey, jalan. Dalam riwayat yang lain, Ibn Abbas ditanya bagaimana cara Nabi SAW menguji wanita-wanita yang berhijrah. Maka Ibn Abbas kata ada beberapa soalan yang Nabi tanya, yang Nabi minta mereka untuk bersumpah. Iaitulah Nabi minta mereka untuk bersumpah bahawa mereka berhijrah ini bukan kerana nak lari daripada suami dia ataupun daripada pasangan dia. Nabi minta mereka bersumpah bahawa mereka berhijrah ini bukan kerana nak berpindah ke tempat yang lain. Kadang dah bosan duduk Mekah, nak try pergi duduk kat Madinah pula, nak try tempat yang baru, new environment. Kan. So dia pun berhijrah tak? Nabi suruh bersumpah untuk itu. Ada menyebutkan bahawa Nabi suruh bersumpah bahawa mereka hijrah mereka ke Madinah ini bukan kerana apa? Nakkan contoh lelaki di Madinah. Sebab kadang kalau dah kahwin tak apalah lagi pada suami contohnya kan. Tapi kalau bujang mungkin dia nakkan pasangan dia. Yang dulu dia kenal kat Mekah, dia dah minat dulu kan. Tiba-tiba berhijrah mamat tu ataupun perempuan tu. So dia pun pergilah berhijrah juga ke Madinah sebabkan lelaki ataupun perempuan itu. Ataupun Nabi suruh mereka bersumpah bahawa hijrah mereka ini bukanlah kerana nak menginginkan apa-apa pun daripada kehidupan dunia ini. Tak. Maksud dia nak cari kerja ke yang lebih baik. Sebab kat Mekah tahu orang Quraisy ni teruk sikit perangai dia, zalim kan. So nak pergi ke Madinah, tahu orang Islam ni baik-baik. So nak kerja kat sana lah. Lebih baik kerja dengan orang Islam. Bagus sikit kan. Lembut sikit muamalah dia dan sebagainya. Maka Nabi minta mereka bersumpah. Untuk perkara-perkara itu. Dan akhirnya Nabi kata, Nabi minta mereka bersumpah yang mereka berhijrah ini tidak ada dorongan lain kecuali hanya kerana cinta kepada Allah dan juga Rasul. Maka ini famtahinuhun. Allah minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguji apa? Menguji iman wanita-wanita yang berhijrah. Dan mereka yang berhijrah ini, masya-Allah, mereka adalah orang yang kuat mentally dan juga physically. Bayangkan mereka itu perempuan, wanita. Kalau dia berhijrah ke Madinah itu dan tiba-tiba Nabi pulangkan balik dia orang ke Mekah, apa jadi kat dia orang? Kan? Membayangkan itu sahaja buatkan, kalau kita lah di tempat mereka itu, memang buatkan kita memang tak jadilah nak hijrah. Sebab kalau kita kantoi kena balik ke Mekah, confirm kena belasah punya. Kan, confirm kena belasah. Kan, tapi bayangkan betapa muhajirat wanita-wanita yang berhijrah ini kuatnya spiritual dan juga fizikal mereka itu. Dia menolak mereka untuk nak pergi berhijrah. Dan sesampainya mereka di sana, Nabi terima, akan tetapi Allah perintahkan untuk menguji mereka. Maka ini perkara yang terjadi kepada mereka. Baik, apa pengajaran yang
kita boleh ambil untuk diri kita. Di antaranya ialah sebutkan ujian ia berkait rapat dengan apa? Ujian dia berkait rapat dengan iman. Ujian dia berkait rapat dengan iman. Wanita-wanita yang berhijrah daripada Mekah itu, mereka berhijrah, Allah namakan apa dia? Iza ja'akumul mu'minat. Datang kepada kamu orang-orang yang beriman, yang berhijrah. Allah dah mengakui mereka orang beriman, betul tak? Tapi apa yang Allah suruh kepada Nabi Muhammad? Allah perintahkan famtahinuhun, untuk uji mereka. Sedangkan Allah dah panggil mereka itu wanita-wanita yang beriman. Maka iman ataupun ujian dia berkait rapat dengan iman. Ustaz, Ya, saya. saya campur sikit lah. Ya, Dia ada silakan. dua kali seruan daripada Allah tu, ya ayyuhallazi tu satu. Lepas tu iza ja'akumul mu'minat, lagi dah sebutlah lagi dua kali. Ya, yang Allah seru orang beriman itu adalah orang-orang yang berada di Madinah. Allah seru. Wahai Yang orang tu. beriman yang berada di Madinah, nanti kalau datang kepada kamu wanita-wanita yang beriman, maka ujilah mereka. Oh, Allah perintah. Allah perintah kepada orang beriman untuk uji wanita-wanita yang datang ini. Yang Allah dah tahu mereka adalah orang yang beriman. Maka ujian untuk kita, pengajarannya, poinnya ialah ujian dia berkait rapat dengan ini. Kita lihat pada surah yang ke-29 ayat 2 hingga ayat yang ke-3. Kita dah pernah baca ayat ini beberapa kali. Kita bacalah ayat ini sekali lagi, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Pada muka surat 396 surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat pertama hingga ayat yang ke-3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ada ke? Oh ya, tak dengar. Ya Ustaz, minta maaf, ambil air. Hai. Ayat apa Ustaz? Ayat 1 hingga ayat ke-3 surah ke-29, muka surat 396. Ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Baik. Maka kenapa seseorang itu diuji? Kerana dia berkata kami beriman. Amanna. So bila dia kata kami beriman, maka dia pun akan
akan diuji, dan itulah yang telah terjadi kepada orang-orang yang terdahulu. Dan daripada ujian itu Allah akhirnya mengetahui dan Allah telah sedia maklum tentang perkara ini. Dan kenapa Allah kata fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenarnya beriman, dan nyata pula yang diketahui tentang orang-orang yang berdusta. Kenapa Allah perlu menguji untuk tahu orang tu benar ataupun berdusta tentang dakwaan iman dia? Kerana Allah dah sedia tahu. Akan tapi pengetahuan ini bukanlah untuk Allah. Dia adalah untuk diri kita sendiri. Untuk orang yang dia mengaku dia beriman, maka Allah akan uji dia. Setelah daripada ujian itu, dia sendiri boleh nilai diri dia. Aku ni betul-betul ke beriman, ataupun aku ni hanya orang yang berdusta dengan dakwaan iman aku. Bila diuji je goyang, terus tinggalkan. Janji apa? Nak berhijrah, nak jadi lebih baik, kan? Kena uji je dapat surat warning, terus, kan? Balik macam lama balik, kan? Kena kutuk je sikit, kan? Apa benda lah pakai labu-labu ni, kan? Terus tinggal balik pakai macam yang biasa. Apa benda lah kau solat-solat ni? Apa lagi solat kat surau? Apalah solat awal waktu? Awal lagi ni, kejap lagi lah. Terus tinggal balik. Waktu tu siapa yang tahu? Allah nak beritahu pada siapa? Allah nak beritahu pada diri sendiri. Kepada orang yang dia mengaku bahawa dia beriman. Maka dengan ujian, dia dapat nilai diri dia itu di mana. Adakah aku ni benar dengan dakwaan bahawa aku ni beriman, ataupun aku ni hanya adalah orang yang berdosa. Kalau goyang, maka lebih berat kepada apa? Al-kadhibin, orang-orang yang berdosa. Dan itu yang telah terjadi kepada orang munafik dulu. Mereka diuji, dan dengan ujian itu akhirnya apa? Jelaslah siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, tetap berada dengan Nabi, di belakang Nabi, setia. Walaupun tengah susah, walaupun tengah kalah. Dan jelas kepada Allah siapa yang berdusta. Orang yang mengata dia beriman, tapi bila sampai waktu kena berperang, sampai waktu kena berinfak, sampai kena waktu berlapar, dia tak sanggup. Dia pergi dekat orang lain yang ada dapat faedah daripadanya. Itulah orang munafik. Waktu tu mula jelas mana yang sadaku dan juga kadzibin. Maka dia adalah indikator untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita nak lihat kepada orang lain. Bila kita berniat, berazam untuk nak berhijrah, ya Allah, aku nak jadi lebih baik. Aku nak mula jaga solat, aku nak mula jaga solat on time. Aku nak mula jaga solat berjemaah. Ketahuilah selepas daripada itu pasti akan datang ujian. Kita akan disibukkan dengan kerja, kita akan makin kuat rasa malas, kan? Ada je hal dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita dah berazam nak berhijrah, nak berubah. Kalau kita tak sebut pun, aku nak mula jaga solat lah, nak solat on time, solat berjemaah. Kalau kita tak berazam macam tu, hidup kita akan jalan macam biasa je. Tapi once kita kata hari ni aku nak mula baca Quran, aku nak mula faham Quran, waktu tu akan mencabar. Malam je sibuk, kan? Nak masuk kelas tadabbur, tak larat lah. Nak masuk kelas satu hari satu juzuk nak baca, tak larat lah. Malam ada kelas, malam tu lah yang sibuk. Malam tu lah saudara datang, malam tu lah rasa penat, rasa ngantuk, malam tu lah rasa nak keluar, kan? Lama tak keluar, rasa nak keluar lah. Malam ada kelas tu rasa macam-macam. Dah lama tak pergi pasar malam. Malam ni ada kelas tu, malam tu rasa nak pergi pasar malam. Malam lain tak ada pun. Kenapa? Kerana bila kita dah berazam untuk nak berubah, berhijrah, waktu tu akan diuji dengan apa yang kita azam itu. Maka ujian dibagi rapat dengan iman. Maka orang yang dia berazam untuk nak berhijrah ke arah yang lebih baik dari sudut agama dia, maka perkara pertama yang akan sampai kepada dia adalah ujian. Bukannya Allah akan bagi dia macam nikmat. Tak. Allah akan bagi dia ujian. Berbeza dengan kita. Kita kalau anak kita janji, kan, kita suka nak anak kita pergi sekolah asrama. Tiba anak kita pun memang dia nak sekolah asrama. Apa kita akan buat? Kita akan bagi dia handphone. Apa yang dia nak beli, kita bagi. Dia nak makan apa, kita bagi. Sebab apa? Dia ikut apa yang kita nak. Tapi Allah, once kita ikut dia, cuba nak ikut apa yang Allah nak, maka Allah akan bagi bukan nikmat, tapi Allah bagi ujian. Dan Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan al-hadis, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau dia mencintai satu kaum, maka dia akan menguji mereka itu. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah dia manusia yang paling berat sekali ujian mereka? Ayun nasi asyaddu bala'an. Siapakah manusia yang paling teruk sekali yang dikenakan ujian? Maka Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u thummal anbiya'. Maaf. Al-anbiya'u thummal amsal fal amsal. Para nabi, mereka lah orang yang
paling kuat sekali ditimpa dengan ujian. Kemudian datang selepas itu, kalau kata para nabi nombor 1, nombor 2 adalah orang yang imannya dekat dengan macam iman nabi itu. Orang yang ketiga, orang yang great imannya. Kalau kata iman para nabi itu 100, orang yang paling kuat diuji selepas itu adalah orang yang imannya 90%. Orang yang ketiga paling kuat diuji adalah orang yang imannya itu 80% dan makin menurun. Dan Nabi SAW sebutkan seseorang itu diuji, dia mengikut daripada apa? Ala hasbi dini. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Seorang itu diuji mengikut kepada kekuatan agama dia. Fa in kana dinuhu kalaulah agamanya itu apa? Dalam hadis sebutkan perkataan sulban ishtadda bala'u. Kalaulah imannya itu sulban ni apa? Solid. Kalau pegangan agamanya itu kuat, maka akan apa? Semakin kuat dia punya ujian itu. Wa in kana fi dinihi riqqatun, dan ibtala ala hasabi dini. Kalau agamanya itu macam tu, so-so, maka dia akan tetap diuji berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada ujian. Berdasarkan kepada iman itu. Maka ala kulli hal, kesimpulannya apa? Ujian dia akan berkait rapat dengan iman. Jadi bila seseorang dia decide untuk nak berazam nak jadi lebih baik daripada sebelum ini, maka perkara pertama yang dia kena bersedia adalah menerima ujian. Itu perkara yang pasti akan berlaku. Baik, kemudian Allah sebutkan famtahinuhun. Setelah itu Allah sebutkan Allahu a'lamu bi imanihim. Allahu a'lamu bi imanin. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Allah lebih mengetahui tentang apa? Siapa yang beriman. Allah lebih mengetahui tentang iman mereka. Baik. Allah suruh Nabi SAW uji wanita-wanita yang datang berhijrah ini, dan kemudian lepas itu Allah kata Allahu a'lamu bi imanihin. Allah lebih mengetahui tentang iman mereka. So kalau Allah dah tahu tentang iman mereka, nak buat apa lagi nak uji? Tak perlulah kan? Tapi adalah untuk apa? Dia adalah untuk diri orang itu. Bila dia tahu akan ada ujian, dia akan jadi macam, alamak, cuaknya aku. Kalau aku tak betul-betul study, fail lah aku nanti dalam ujian. Maka Allah nak bagi tahu apa? Bahawa Allah Azza wa Jalla tahu tentang iman mereka. Ini cerita tentang ayat itu. Untuk kita adalah apa? Allah mengetahui tentang iman saya. Allah mengetahui tentang iman saya. Sebagaimana Allah tahu untuk kita personally. Sebagaimana Allah tahu tentang iman mereka, wanita-wanita yang berhijrah itu, maka Allah juga tahu tentang iman kita yang berazam untuk nak berhijrah. Adakah kita betul-betul telah berusaha nak berhijrah, ataupun setakat rasa macam dah dengar hari tu kena berhijrah, saya pun okeylah, saya cubalah. Adakah bersungguh-sungguh dalam nak berubah ataupun tidak? Kenapa? Kerana Allah dia Maha mengetahui tentang iman kita ini bagaimana. So kalau nanti kita di hadapan Allah SWT, bila Allah tanya, kenapa solat masih lagi solat lewat-lewat? Kenapa tak solat jemaah? Kenapa Quran tak baca Quran? Ataupun kenapa baca Quran lebih tak faham? Maka kita boleh jawablah, ya Allah, aku dah cuba dah tu. Aku dah berazam bersungguh-sungguh nak buat. Lalu Allah kata, Allahu a'lamu bi imanin. Allah akan tanya, betul ke? Dah bersungguh-sungguh? Ke macam melepaskan batuk di tangga je? Asal jangan tak buat, asal tidak, jangan tak buatlah juga, maka kesungguhan dalam nak berubah itu Allah akan benar-benar tahu. Sebab itu Allah beritahu Allahu a'lamu bi imanihin. Maka kalau wanita-wanita yang berhijrah itu, bila Nabi uji mereka, nak uji macam mana? Cara kita sebutkan tadi, Allah suruh bersumpah bahawa mereka berhijrah ini tidak lain hanyalah kerana nakkan Allah dan Rasul. Maka mereka kalau nak tipu, boleh tipu tak? Boleh tipu. Nabi akan tahu tak? Nabi takkan tahu. Nabi takkan tahu pun.
Sebab apa? Kalau Allah tak bagi tahu. Tapi Allah kata apa? Allahu a'lamu bi imanihin. Allah tahu tentang iman mereka, tentang sebab hijrah mereka, tentang bagaimana mereka berhijrah itu, semua Allah tahu. Maka kesungguhan setiap daripada kita dalam nak berubah menjadi hamba yang lebih baik, Allah itu Maha mengetahui. Dan dengan ujian itu sebenarnya Allah nak suruh kita sendiri yang tengok perangai kita ni betul-betul ke tak nak berubah ataupun tidak. Sebab itu nanti akhirnya nanti di akhirat bila manusia argue dengan Allah Azza wa Jalla, kan akhirnya Allah akan tanya satu soalan. Allah akan cakap apa? Kan, tidak cukupkah lagi umur yang aku bagi kepada engkau untuk engkau nak berubah, nak berhijrah, nak ambil peringatan, nak belajar? Tak cukup ke lagi? Allah akan tanya. So Allah dah bagi kita 30, 40, 50, 60 tahun. Tak cukup ke untuk kita nak berubah jadi hamba yang baik? Kalau tak cukup, rasanya berapa puluh tahun lagi kita perlu? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi baru rasanya akan jadi hamba yang baik. Dan maka perkara itu Allahu a'lamu bi imanihin. Allah lebih mengetahui tentang bagaimana kita ini cuba untuk nak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, berazam untuk nak berhijrah menjadi hamba yang lebih baik. Kerana dia adalah apa? Dia adalah perjuangan peribadi setiap kita. Saya tak ada kena-mengena dengan perjalanan hijrah orang lain dan orang lain tak ada kena-mengena dengan perjalanan hijrah saya. Setiap kita bergerak masing-masing atas kapasiti kita, atas kita punya pace. Kalau orang berlari itu dia ada pace dia, kan? Pace masing-masing kita bergerak. Ada yang bergerak laju, ada yang bergerak lambat, ada yang berjalan, ada yang lari anak, ada yang merangkak, ada yang mengengsut. Masing-masing dengan masing-masing punya pace lah dalam bergerak berhijrah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tahu kemampuan kita sebenarnya. Adakah kita dah push to the max ataupun kita hanya macam sambil-sambil je lah, jangan tidak. Jangan tidak. Baik. Kemudian Allah kata, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Okay. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Baik. Saya copy sini, letakkan ke bawah. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Maka ini Allah perintahkan kepada Nabi, apabila Nabi dah uji mereka dan dah tahu benar mereka ini adalah orang yang beriman, maka Allah menghalang Nabi SAW daripada mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, iaitu kepada mana? Mengembalikan mereka ke Mekah. Baik. Maka jangan kembalikan orang beriman kepada orang kafir. Jangan kembalikan orang beriman kepada orang kafir. Baik. Maka bagaimana untuk kita kalau kita berkawan ataupun ada dengan orang Islam, dan kita boleh bersama-sama, kita boleh berurusan, boleh deal sesama kita orang Islam, maka jangan kita pergi cari orang kafir untuk kita nak berurusan dengan mereka. Dan daripada ayat ini juga antara pengajarannya ialah kita ambil jangan kembali kepada kufur. Jangan kembali kepada kufur. Allah melarang daripada Nabi mengembalikan orang beriman kepada orang kafir, kerana dibimbangi apa? Dibimbangi mereka nanti akan kembali menjadi orang yang kafir. Maka pengajarannya untuk kita adalah jangan kembali kepada kufur. Allah telah beri kepada kita Islam, maka jangan kembali kepada kufur. Allah dah bagi kita Quran
maka jangan kembali kepada kufur dengan ikut selain daripada Quran. Allah dah bagi kita umur dan juga kesihatan. Maka jangan kembali kepada kufur dengan menggunakan umur dan juga kesihatan ini di luar daripada konteks ketaatan. Jangan kufur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kamu dah ada iman yang baik, maka jangan pergi balikkan kepada kufur. Jangan, kamu dah elok beriman, jangan kembali engkar. Dah elok ikut dah perintah Allah. Jangan balik-balik engkar. Dan peringatan kepada orang yang berhijrah, kerana cabarannya dalam nak berhijrah, circle itu kadang tak membantu. So kalau katakan kawan tak membantu kita untuk berhijrah, jangan sampai kita ini kembali kepada masa kita yang dulu. Elok dah jaga solat, elok dah jaga Quran, elok dah jaga aurat, elok dah jaga percakapan. Maka jangan kembali pada zaman dulu balik. Jangan kembali pada zaman dulu. Dan kita personally, janganlah menjadi penyebab kawan kita itu balik-balik pada zaman dia yang dulu, sebelum dia berhijrah. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan jadi penyebab mereka itu kembali kepada perangai mereka yang lama. Lahunna hillul lahum. Kemudian Allah sebutkan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Baik, ini tentang apa? Wanita-wanita yang berhijrah yang mana mereka telah berkahwin. Okey, maka Allah beritahu kepada Nabi bahawa orang-orang kafir itu tidak halal, isteri mereka itu adalah orang yang beriman. Dan orang lelaki beriman, dan wanita yang beriman tidak halal suaminya itu kafir, dan suami yang kafir tidak halal isteri mereka adalah orang-orang yang beriman. Baik. Maka bila sampai wanita yang berhijrah, terbalik tu Ustaz. atau balik. Bila sampai wanita yang berhijrah, Allah larang Nabi mengembalikan orang wanita beriman ini ataupun lelaki yang beriman ke sana, kepada keluarga mereka. Kalau kata dia dah berkahwin, kerana wanita Islam dia tak layak untuk suami yang masih kafir. Suami yang Islam dia tidak layak untuk isteri yang kafir. Dia tidak halal sesama mereka. Baik. Maka ia memberi pengajaran kepada kita bahawa orang Islam dan orang kafir tidak boleh dan tidak mungkin bersama. Orang Islam dan orang kafir tidak boleh dan tidak mungkin bersama. Baik. Dekat sini dia cerita tentang apa? Dari sudut pasangan. Betul tak? Dari sudut pasangan suami isteri. Di awal surah Al-Mumtahanah cerita tentang apa? Orang Islam dan orang kafir juga, tapi dari apa? Ayat pertama. Dia tak bagi bersahabat. Tak bagi bersahabat. Maka itu daripada kalangan apa? Daripada secara umumnya. Kita berkawan-kawan, kita berahli keluarga, kan, maka tidak halal apa? Untuk orang Islam dan juga orang kafir dia tak boleh dan tak mungkin bersama. Dan ayat ini spesifikkan untuk pasangan dia tak boleh. Dia tak boleh. Maka kalau orang Islam nak kahwin orang kafir boleh tak? Tak boleh. Ini cerita zaman dulu kan, tapi terjadi tak perkara ini sekarang? Jadi Di Indonesia banyak Ustaz. Di Indonesia banyak kan. Di negara kita mungkin tak kedengaran. Ada, tapi mungkin orang kita tak berani macam orang Indonesia kan. Masih lagi takut-takut sebab masyarakat kita masih lagi jaga perkara-perkara ini. Jadi perkara ini disebutkan dulu, relevannya sampai sekarang tak? Relevannya sampai sekarang masih lagi ada. Kalau kita pun pelik, takkanlah orang Islam nak kahwin orang kafir. Tapi betul, di waktu kita ada orang Islam yang kahwin dengan orang kafir. Dah bercampur dah kan. Macam antaranya di mana, di Singapura pun sama. Kan, kahwin. Mereka melanggar perintah Allah. Waliyahzubillah kan. Di Singapura tu terjadi pada kalangan ahli-ahli keluarga kan. Ya.
yang kira apa, sebab apa, isteri saya ramai saudara dia dekat Singapura. So di kalangan saudara sepupu-sepupu dia yang dia kenal, kan, kahwin dengan orang yang bukan Islam di sana, kan, dan dia adalah simple punya hukum, tak boleh orang Islam dan juga orang kafir itu tak boleh bersama. Right. Dan ia juga memberi pengajaran kepada kita bahawa kenapa Allah tak bagi orang Islam dan orang kafir ni berkahwin ataupun bersahabat rapat. Kenapa? Kerana tidak mungkin ada dua cara hidup dalam satu Rumah. badan. Disebut dalam satu badan. Tak boleh ada dua. Kita besarkan sikit dalam satu rumah. Tak boleh ada dua cara hidup dalam satu rumah. Besarkan lagi, tak boleh ada dua cara hidup dalam satu masyarakat, community. Besarkan lagi, tak boleh ada dua cara hidup dalam satu negara. Tak boleh. Dalam satu badan pun tak boleh ada dua cara hidup. Kita tak boleh kejap hari ni kita nak solat, kan kejap lagi nak pergi makan, nak pergi minum arak ke, nak makan makanan yang haram. Boleh tak? Tak boleh. Kan? Orang pandang arak haram lah. Orang pandang makan daging khinzir haram. Kan? Boleh tak orang tu solat dan lepas tu pergi rasuah? Boleh tak? Tak boleh lah. Tu dua cara hidup yang berbeza. Satu halal, satu lagi haram. Orang yang solat lepas tu dia tak tutup aurat. Boleh tak? Tak boleh lah. Sebab itu satu halal, satu lagi haram. Maka tak mungkin ada dua cara hidup dalam satu badan. Allah nak bagi tahu. Tak mungkin. Tak boleh. Kalau orang tu nak Islam tapi dalam masa yang sama nak moden juga. Tak edi. Sebab tu akhirnya fashion muslimah akhirnya jadi apa? Kalau kita tengok trend orang yang pakai tudung, kan? Kenapa saya asyik bagi trend orang pakai tudung je, kan? Sebab itu yang mudah untuk kita lihat, dan agama memang menjaga wanita. Kan? Mula nak pakai tudung, akhirnya pakai tudung, nak trend sikit, kan? Tudung tu dililitkan lah. Nak trend lagi, lilitkan lagi. Nak trend lagi, dipusing sana, dipusing sini. Akhirnya akan pakai apa? Akhirnya akan pakai turban dia. Lepas pakai turban, akhirnya makin nampak sikit rambut. Nampak bonjol sana, nampak bonjol sini. Maka dia nak pakai tudung, nak tutup aurat. Tapi dalam masa yang sama, nak berfashion. Nak modern punya style. So boleh tak dalam satu badan hidup perkara tu? Tak boleh. Akhirnya siapa yang akan menang? Akhirnya cara hidup yang selain Islam yang akan menang. Kerana itu yang lebih dekat dengan hawa nafsu. Itu yang akan melonjak-lonjak dalam diri itu. Maka Allah nak beritahu, tak mungkin ada dua cara hidup dalam satu badan. Dalam satu keluarga. Kita pilihlah cara hidup keluarga kita macam mana. Kalau kita tak memilih agama Islam sebagai cara hidup dalam keluarga kita, maka sebenarnya secara tidak langsung kita sedang memilih cara hidup yang bukan Islam dalam keluarga kita. Kita lihat pada surah yang ke-39 ayat yang ke-29. Pada muka surat 461. Muka surat 461, surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang ke-29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Terjemahan. Allah memberikan satu misal perbandingan. Seorang hamba lelaki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi, yang bertentangan tabiat dan kemahuannya, dan seorang hamba lelaki yang lain hanya dimiliki oleh seorang saja. Adakah kedua-dua hamba ini sama keadaannya? Tentulah tidak sama. Ucaplah Alhamdulillah sebagai bersyukur terhadap penyelesaian soal tauhid itu. Bahkan kebanyakan mereka yang musyrik tidak mengetahui hakikat tauhid.
Sama tak seorang staff yang ada satu bos dan seorang staff yang ada 3 bos? Sama tak? Sudah tentu tak sama. Kerana arahannya itu kadang-kadang mungkin berbeza, arahannya itu akan lagi tak jelas. Sebab itu mana-mana syarikat dalam dunia ni tak akan ada 2 CEO, hanya akan ada satu sahaja. Satu sahaja CEO. Tak boleh ada kepala yang tinggi tu banyak. Bawa kapal tak boleh ada tak boleh ada 2 kan, pilot. Kena ada satu pilot, satu lagi co-pilot. Tak boleh ada 2 pilot. Dia ada satu pilot, satu lagi co-pilot. Maka dalam satu badan tak boleh ada 2 cara hidup. Tak mungkin. Dia tak akan boleh bersatu. Dia umpama air dengan minyak, salah satu mesti akan overcome satu yang lain. Dan Allah sebutkan juga pada surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat ke-4. Saya bacakan sahaja. Muka surat 418, surah yang ke-33 ayat ke-4, pada awal ayat ke-4 Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Terjemahan, Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai 2 hati dalam rongga dada dia. Dalam rongga dada badan manusia secara fizikal, Allah tak jadikan dia 2 hati. Kalau ada 2 hati tu, dia ada apa? Luar biasa punya kes. Normalnya apa? Hanya ada satu sahaja hati, jantung dalam diri manusia. Lain daripada itu, masuk yang tersiratnya apa? Dalam hati manusia tidak akan boleh ada 2 kecintaan. Kecintaan akhirat dan juga kecintaan dunia. Takkan boleh sekali. Dia kena salah satu sahaja. Kalau orang cintakan akhirat, dia kena fokus pada itu. Kalau orang cintakan dunia, maka akhirat itu akan keluar daripada diri dia. Dan kerana tak mungkin juga malaikat dan syaitan boleh duduk sekali. Tak boleh. Tak boleh. Malaikat dengan syaitan tak mungkin boleh duduk sekali. Hanya salah satu sahaja. Maka dalam ayat ini Allah kata, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Orang kafir tak halal untuk orang Islam tak halal untuk orang kafir. Kenapa? Kerana cara hidup tu berbeza, cara fikir berbeza, maka tak mungkin boleh bersama-sama. Tak mungkin boleh bersama-sama. Maka Allah peringatkan untuk kita, tak mungkin ada 2 cara hidup dalam satu badan. Tak mungkin ada 2 cara hidup dalam satu rumah. Kita kena decide mana satu yang kita nak. Kena decide mana satu yang kita nak. Tak boleh kita kata, saya nakkan dunia juga tapi saya nakkan akhirat, tapi kenalah dunia juga. Tak nak makan macam mana. Tak boleh, kena clear nak mana satu. Bos terima tak kalau kita kerja dengan syarikat dia, dalam masa yang sama kita terima offer daripada syarikat yang lain, buat 2 kerja? Seronok tak bos kita? Confirm tak seronok. Confirm dia akan berhentikan kita kerja. Dia akan suruh kita pilih. Kau nak kerja dengan aku ke nak kerja dengan dia? Sebab apa? Kena pilih satu sahaja. Maka cara hidup dalam cara hidup kita boleh pilih hanya satu sahaja. Nak ikut cara Islam ataupun cara bukan Islam, bagilah apa pun alasan yang kita nak bagi. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah lebih tahu tentang apa yang kita nak dalam diri kita itu. Keimanan kita bagaimana dalam nak memilih cara hidup. Kemudian Allah sebutkan setelah itu, dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Maksudnya siapa? Maksudnya untuk wanita-wanita Islam yang datang berhijrah ke Madinah, maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk bayar balik mahar mereka itu. Mas kahwin, mahar tu kena bayar balik. Berapa yang waktu mereka bagi, waktu kahwin tu bagi berapa dekat wanita Islam ini, maka Allah perintahkan Nabi untuk bayar balik. Sedangkan kalau tak bayar balik, okey tak? Okey je. Tetapi menunjukkan kepada apa? Keadilan Islam. Dia dilakukan walaupun kepada orang bukan Islam. Sedangkan kita, hukum dalam Islam ini, orang bukan Islam kena ikut tak? Tak perlu ikut. Orang Islam kena solat tak? Tak payah solat. Orang Islam, dia kena tak buat haji? Tak perlu. Dia perlu puasa? Tak perlu. Dia perlu makan makanan yang halal je? Tak perlu. Ikut dia lah nak makan apa. Yang dia tak perlu. Tetapi kita ini, keadilan yang ada dalam Islam ini, mereka turut merasakannya. Dan dalam hal ini, Allah perintahkan kepada Nabi untuk pulangkan balik mahar yang dulu mereka bayar ketika nak kahwin. Kalau kata wanita itu,
tak ada duit nak bayar balik mahar itu, maka ia diambil daripada Baitul Mal. Kemudian Allah sebutkan, dan tidaklah menjadi salah berkahwin dengan mereka, iaitu perempuan yang berhijrah itu, apabila kamu memberi mas kahwinnya. Dan janganlah kamu, wahai orang Islam, telah berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan yang kekal kafir dan kewek. Dan tidak menjadi salah kamu berkahwin dengan perempuan yang berhijrah itu apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya. Maka wanita Islam yang telah berhijrah ke Madinah, boleh untuk orang Islam yang berada di Madinah untuk berkahwin dengan mereka. Sebab apa? Mereka dah tak, ikatan mereka dengan suami lama tu dah terputus sebab dah beza agama. So dah bercerai. Maka orang Islam yang berada di Madinah boleh berkahwin dengan mereka. Tetapi tetap kena bagi apa? Tetap kena bagi mas kahwin kepada mereka itu. Tetap kena bagi mas kahwin kepada mereka. Maka itulah kemuliaan Islam terhadap kemuliaan wanita terhadap Islam. Berapa kali kahwin pun tetap kena bagi mas kahwin itu kepada wanita. Dan mas kahwin itu bukannya berkurang. Ini kahwin kali kedua, kali ketiga, kali keempat jadi berkurang, tak. Kita tetap kena beri kepada mereka mas kahwin sebanyak yang mereka minta ataupun yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Baik, kita sambung perbincangan kita pada minggu hadapan. Kita setakat itu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان